Assalamualaikum. Atikah, Assalamualaikum. Sekejap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kalian dan kami juga terus-menerus diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Taala, Tuhan yang telah mempertemukan oleh Dia kepada kita pada pagi ini. Seperti biasa, 9 pagi, santapan rohani. Sebagaimana zahir memerlukan makanan, rohaniah juga memerlukan makanan. Sebagaimana tubuh badan memerlukan makanan, jiwa kita, rohani kita, akal kita, nafsu kita juga memerlukan makanan. Dan alhamdulillah, pada hari ini hamba nak bersyukur tuan-tuan sebab kita dah sampai kepada bab yang keempat. Alhamdulillah. Dan maziah. Alhamdulillah, kita dah sampai ke bab yang keempat. Dan bermula daripada hari ini tuan-tuan, kita akan mendengar pula nasihat tentang 5 perkara. Dan sebelum daripada ini, kita dah dengar nasihat berkenaan 4 perkara. Dan hari ini alhamdulillah kita dah sampai ke muka surat yang ke-161. Kita akan mendengar pula nasihat tentang 5 perkara. Ingat kaedah usul fiqh, kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Jelas ke jelas? Kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita dengari, Allah Ta'ala berikan kepada kita kefahaman dan kekuatan untuk kita beramal. Jadi jangan lupa tuan-tuan, like dan share, dan tag nama orang yang kita sayang. Kerana apa? Hari ini kita akan mendengarkan satu dipanggil apa? Khabar takut. Tajuk perbincangan kita pada pagi ini agak penting, berkenaan perkhabaran takut, ataupun dipanggil apa? Ancaman berkenaan bahayanya mengabaikan ulama, bahayanya mengabaikan umara, bahayanya mengabaikan jiran, bahayanya mengabaikan kaum kerabah, dan akhir sekali bahayanya mengabaikan isteri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang kita sayang. Ya, mudah-mudahan dengan tuan-tuan tag nama mereka dan broadcast. Sekejap. Mudah-mudahan bila mana tuan-tuan tag nama mereka, terdetik pada hati mereka untuk bersama-sama dengan kita, agar hari ini kita akan mendengar berkenaan bahayanya mengabaikan ulama, bahayanya mengabaikan umara, bahayanya mengabaikan jiran, bahayanya mengabaikan karabah, dan bahayanya mengabaikan isteri. Jelas ke jelas? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dirawikan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna tuan-tuan, nasihat kita pada pagi ini datang dari siapa? Datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah gurunya? Iaitu Jibril alaihi salam. Guru Jibril, siapakah gurunya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna baginda Nabi ni, bagaimana tuan-tuan maklum, mendapat ilmu yang direct daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan perantaraan Jibril alaihi salam. Bismillah. Baik. Dirawikan daripada Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahana khamsatan khasira khamsatan, man istakhaffa bil ulama'i khasira ad-din. Allahumma salli ala Muhammad. Wa man istakhaffa bil umara'i khasira ad-dunya.
Wa man istakhaffa bil jirani khasiral manafi'. Wa man istakhaffa bil aqriba'i khasiral mawaddah. Wa man istakhaffa bi ahlihi khasiratibal ma'ishati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kari nak kenal diri macam mana? Ni kita belajar tengah kenal diri lah ni. Antara cara nak kenal diri, kita menuntut ilmu. Bagaimana mungkin nak kenal dirinya kita kalau kita tak ada ilmu? Jadi di antara proses cara nak mengenal diri, iaitu di antaranya ayuh bersama-sama dengan hamba tiap-tiap pagi jam 9 untuk kita bersama-sama mendengar tausiah daripada para ulama, nasihat daripada Rasulullah, nasihat daripada para sahabat, nasihat pada para tabi', nasihat daripada para tabi'in. Yang mudah-mudahan ini di antara salah satu cara untuk mengenal diri. Walhal ada peringkat-peringkat lagi yang lain. Kita cerita proses orang awam dahulu. Baik. Dirawikan daripada baginda Nabi SAW. Apa Nabi kata? Man ahana khamsatan. Barang siapa yang meremehkan 5 perkara, jaga, maka dia akan rugi 5 perkara. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ayuh pertama sekali kita berdoa kepada Allah. Dan ya Allah ya Tuhanku, kau jauhkan kami daripada golongan yang sebegini. Ya Allah ya Tuhanku, kami menuntut hari ini, ya Allah kau beri kami peluang untuk mendengar. Mudah-mudahan bila kami mendengar, ya Allah, na'udzubillah min zalik, kami minta jauh daripada perkara-perkara sebegini. Jelas ke jelas? Amin Allahumma amin. Baik. Sabda Nabi, barang siapa meremehkan 5 perkara, 5 perkara ni dia remehkan, maka dia akan rugi 5 perkara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa like dan share. Tekan like tu banyak-banyak bagi terbang. Sebab apa tuan-tuan? Itu antara dakwah tersembunyi. Bila mana tuan-tuan tekan like, mereka yang berada dalam friend tuan-tuan, mereka nampak apa yang tuan-tuan buat. Itu hikmahnya. Menyatakan kesukaan sampai orang lain bau, dapat tahu apa yang kita suka. Dan itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Baik. Maka barang siapa yang melemehkan 5 perkara, maka dia akan rugi 5 perkara. Yang pertama, barang siapa yang meremehkan ia akan para ulama, maka akan rugilah agamanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, sabda Nabi, barang siapa meremehkan para ulama, barang siapa tak ambil nasihat para ulama, barang siapa tak mengaji dengan ulama, barang siapa yang pelekehkan ulama, barang siapa yang perdahkan ulama, barang siapa yang hina para ulama, barang siapa yang caci para ulama, barang siapa yang kata huduh kepada para ulama, bukan hamba cakap, bukan tok guru hamba cakap, bukan ulama bercakap, bukan sahabat bercakap, bahkan Nabi yang memberi pesan, maka rugilah agamanya. Rugi, tak dapat keuntungan langsung, sama ada pada dunia, apatah lagi pada akhirat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita maklum, kita dapat mengenal Allah semata-mata dengan ulama. Sebab tu ingat ranking ni sampai mati. Yang pertama yang perlu kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ulama ataupun guru. Yang keempat ibu, yang kelima ayah. Itu ranking golongan-golongan yang perlu kita besarkan. Allah, Rasul, ulama yakni guru, yang keempat ibu, yang kelima ayah. Dan bermakna besarnya martabat ulama dalam kehidupan kita. Sebab tu sabda Nabi, barang siapa meremehkan ia akan ulama, nescaya rugilah agama, rugi habis. Hari ni tuan-tuan kita melihat institusi para ulama diperlekehkan begitu sahaja. Tengok bagaimana setengah-setengah lawyer bercakap seolah-olah kubur kau tu lain, kubur aku ni lain. Aku tak pakai tudung pun bukan kau yang kena azab, aku yang kena azab. La ilaha illallah. Aku tak tutup aurat pun, besok yang kena azab aku bukan kau. Kita jawab Kak Jah, kita jawab Kak Long, kita jawab Mak Ngah. Memanglah Mak Ngah kubur lain-lain, tapi takdir kata kalau saya ditanam sebelah Mak Ngah, saya tak boleh tidur. Jawab macam tu. Kalau dia kata kubur lain-lain, jawab macam ni, Mak Ngah, takdir saya takut sangat kalau saya ditanam sebelah Mak Ngah. Mak Ngah adalah hidup tak pakai tudung. Mak Ngah pelekehkan pula kalam ulama. Mak Ngah pelekehkan kalam Allah. Dan Mak Ngah pelekehkan kalam Rasulullah.
takut besok bila Mak Ngah kena azab dekat sebelah kubur, saya dekat sebelah, saya pula tak boleh tidur dengan tenang sebab Mak Ngah kena azab hari-hari. Memang kubur lain-lain, tapi kalau Mak Ngah kena ketuk, saya boleh dengar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata macam tu. Dah, Mak Ngah kena palu, kami yang dekat sebelah ni tak boleh tidur. Dah. Jadi apa yang dapat kita fahami, terima kasih Siti Sarah, tak ada masalah. Share dulu, nanti balik tengok. Jadi apa yang dapat kita fahami tuan-tuan, Nabi berpesan, kalau kamu tidak meremehkan para ulama, maka pasti akan rugilah dunia kamu, rugilah agama kamu, binasalah agama kamu, dan rosaklah agama pada kehidupan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man istakhaffa bil umara'i khasirat dunia. Artinya, barang siapa yang meremehkan para umara', yakni para pemimpin, maka rugilah akan dunianya. Yang kedua tuan-tuan, barang siapa yang meremeh, yang mempelekeh, yang suka duk kata para umara', yakni pemerintah. Tapi kena kata pula pemerintah yang bagaimana. Pemerintah ni banyak kategorinya. Ada pemerintah yang semata-mata cenderung kepada dunia. Ada pemerintah yang betul-betul membalancekan antara dunia dan akhirat. Ada pemerintah yang betul-betul nak bawa kita pure kepada akhirat. Cuma secara ringkasnya, mana mampu kita mengikut para umara yang membawa kita kepada dunia yang baik, maka itulah yang terbaik. Tapi kalau ada umara yang membawa kepada kita jalan yang tidak baik, maka ingat, berdiam itu terlebih baik. Berdiam itu terlebih baik. Rugi tuan-tuan kita duk kata kepada umara, kita duk kata kepada pemerintah, walhal kita tak ada kuasa untuk membuat sesuatu. Sebab pernah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar pernah berkata apa? Kalau kamu ingin menghebatkan agama kamu, maka syarat yang pertama, kamu kena ada kuasa. Kena ada kuasa. Maka sekarang ni kita tak ada kuasa. Yang mentadbir kepada umara kita, pemerintah kita, ialah golongan-golongan yang tak cenderung kepada agama. Tapi kita sebagai rakyat marhain, sebagai orang bawahan, harus kita berdoa. Kerana kita yakin hidayah hak mutlak daripada Allah, petunjuk hak mutlak daripada Allah, pertolongan hak mutlak daripada Allah. Teruskan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, mudah-mudahan bila mana kita berdoa kepada Allah, Tuhan menjadikan umara kita, pemimpin kita, orang yang betul-betul nak menghidupkan agama. Jelas ke jelas? Jadi hamba ulang balik tuan-tuan, orang yang mempelekehkan umara, apa yang dia dapat? Maka dunia dia akan menjadi rugi. Dunia dia akan menjadi rugi. Dua. Yang ketiga, jangan lupa like dan share tuan-tuan. Hamba nak tuan-tuan tolong tag nama orang yang tuan-tuan sayang. Hamba nak tuan-tuan kena buat dakwah. Sebab apa? Hamba nak didik tuan-tuan jangan berputus asa. Hamba nak didik tuan-tuan jangan berputus asa. Sebab keluarga kita sama. Apa yang Allah Ta'ala uji pada diri tuan-tuan, itu juga yang Allah Ta'ala uji di atas diri hamba. Kalau tuan-tuan ada adik-beradik yang tak sembahyang, yang tak mengaji, yang tak nak kepada kebaikan, begitu juga Allah Ta'ala uji di atas kehidupan keluarganya hamba. Tapi ingat, bila mana kita berada dalam satu circle untuk menguatkan diri masing-masing, maka circle ini akan bantu kita agar kita terus kuat. Maka sebab tu hamba paksa tuan-tuan tag nama orang yang tuan-tuan sayang, kerana itu dakwah yang tuan-tuan perlulah lakukan. Dah tag nama keluarga, barulah tag nama Allahumma salli ala Muhammad, sahabat-sahabat, kawan-kawan, jiran, tetangga dan sebagainya. Baik, sambung pula perkara yang ketiga. Dia ni penting. Jangan duk pelekehkan yang ketiga ni. Yang ketiga, sabda Nabi SAW, wa man istakhaffa bil jirani khasiral manafir. Barang siapa yang meremehkan jiran tetangga, maka dia akan rugilah daripada manfaat-manfaatnya. Barang siapa pelekehkan jiran tetangga, barang siapa tak ambil tahu perihal jiran tetangga, barang siapa yang tak berbaik-baik dengan jiran tetangga, maka akhir sekali dia akan rugi begitu banyak manfaat. Sebab apa tuan-tuan? Tak payah kata kita buat andaian. Jangan kata dunia, syurga besok. Syurga satu benda kebaikan yang penuh dengan nikmat yang begitu besar. Bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di syurga seorang diri. Kita ambil misalan yang begitu mudah. Dalam syurga, duduk seorang diri pada ketika itu. Agak-agak apa yang berlaku? Seronok ke seronok? Tuan-tuan akan jawab, tak seronok lah ustaz, kawan tak ada,
Orang nak bersembang tak ada. Orang nak ajak membawang tak ada. Dekat syurga sifat membawang dah tak ada dah. Cumanya apa yang hamba nak beri faham? Begitu juga kiasannya sifat dekat dunia. Kalau kita lonely seorang-seorang kehidupan kita dalam keadaan tak ambil tahu jiran tetangga, tak ambil tahu perkara masalah jiran tangga dan sebagainya, maka ingat sabda Nabi SAW, barang siapa meremehkan jiran tetangga, nescaya akan hilanglah baginya segala manfaat yang begitu banyak. Hilang manfaat yang begitu banyak. Sebab tu tuan-tuan ingat. Kejap, kuat aku. Betul. Baik. Cerita bab jiran tangga ni tuan-tuan bersabda oleh Nabi SAW. Contoh paling mudah. La yu'minu ahadukum. Nabi bersabda apa? Tidak berimanlah oleh seorang kamu. Nabi sebut la yu'minu ahadukum. Tidak berimanlah oleh seorang kamu. Macam mana yang Nabi kata kategori orang tu tak beriman? Bila mana kamu kenyang, walhal jiran tangga kamu lapar. Nabi bersabda la yu'minu ahadukum, tak berimanlah oleh seorang kamu apabila kamu kenyang, walhal jiran tetangga kamu lapar. Jadi ancaman ni agak berat, sehingga Nabi sebut dengan perkataan la yu'minu ahadukum, tak beriman. Kamu seorang je kenyang, jiran tetangga kamu berlapar. Jadi pentingnya tuan-tuan kita menjaga hubungan silaturahim dengan jiran tetangga. Kerana kata Nabi, barang siapa mengabaikan jiran tetangga, nescaya dia akan luput manfaat yang begitu banyak. Waktu itulah orang kita buat kenduri, orang tak datang. Sebab apa? Kita sendiri tak fikir orang lain. Rumah kita pun kena pecah, orang lain buat tak peduli. Sebab selama ni kita pun tak buat peduli kepada orang lain. Bila kita susah nak minta tolong orang pun buat tak peduli. Sebab itulah kehidupan kita. Jadi ingat, barang siapa yang mengabaikan jiran tetangga akan luputlah manfaat yang begitu banyak. 3. Yang keempat, jangan lupa like dan share tuan-tuan, tag nama orang yang anda sayang. Wa man istakhaffa bil aqribai khasiral mawaddah. Yang keempat, barang siapa yang meremehkan kaum kerabatnya, nescaya akan rugilah baginya kasih dan sayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat apa dia? Barang siapa yang meremehkan kaum kerabah, saudara mara pun buat tak indah. Bila kenduri, muka kita je tak ada. Bila balik ke kampung beraya, duduk dekat rumah main telefon. Dengan depan nenek pun main telefon, apa lagi depan mak kita. Dengan kaum kerabat ni kita ambil mudah. Kita meremehkan kaum kerabat. Maka ingat pesanan Nabi, ingat teguran Nabi, ingat kebahayaan yang akan dikhabarkan oleh Nabi. Barang siapa yang meremehkan kaum kerabat, nescaya akan luput daripadanya kasih dan sayang. Kasih dan sayang ni tuan-tuan satu perkara yang begitu besar. Kerana mahabbah yang terjalin antara Allah dengan antara Rasul dan Allah ialah mahabbah yang timbul daripada kasih dan sayang. Walhal Nabi ni dengan kita ni, Nabi pernah sebut kepada para sahabat, antara golongan yang aku paling kasih, antara golongan yang aku paling sayang, ialah mereka yang tak pernah melihat aku, yang tak pernah jumpa aku, yang tak pernah tengok aku, tapi kasih dan sayang kepada aku dan mengamalkan sunnahku. Di istilah kasih dan sayang. Walhal Rasulullah dengan kita ni pada adatnya tak ada hubungan darah daging, tapi kasih Nabi kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad, kasih yang begitu hebat. Maka kita ditanya kita balik, bagaimanakah hubungan kita pula dengan kaum kerabat? Sebab tu tuan-tuan ingat, antara jalan yang utama yang perlu kita lakukan bagi mereka yang buat salah dengan kita maafkan. Memang susah, tapi kita dah belajar kan beberapa nasihat-nasihat yang lepas. Benda yang paling berat timbangannya, kita maafkan orang waktu kita marah. Tengah kita marah tu kita maafkan orang. Kata hukama, itulah timbangan yang paling berat. Apatah lagi qarabah, adik-beradik kita, saudara mara kita, sahabat, betul? Orang yang sedarah daging dengan kita. Maka ingat sabda Nabi, bahayanya orang yang mengabaikan qarabah, apa akibat dia?
maka hilang pada dirinya kasih dan sayang. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, kau peliharalah sahabat-sahabat hamba yang sedang melihat live pada pagi ini, agar kami tak diuji dengan perkara yang sebegini. 4. Dan akhir sekali yang kelima, dah muka surat 161, wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isyati. Allahumma salli ala Muhammad. Dan akhir sekali yang kelima, sabda Nabi SAW, barang siapa yang meremehkan isterinya, maka rugilah ia akan kemanisan hidupnya. Yang kelima, sabda Nabi, barang siapa yang meremehkan isteri dia, dengan kawan-kawan cakap pijak semut tak mati, dengan orang luar bercakap indahnya bahasa. Dah? Sekejap nanti saya jawab. Dah? Tetapi dengan isteri kadang-kadang kita mendengking. Dah? Bila orang luar nak minta duit, bila kawan-kawan nak pinjam duit, laju sahaja bagi. Bini nak pinjam duit, macam-macam syarat dia bagi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan ajak makan, sanggup keluar duit berbelanja. Dah? Kawan office mate perempuan ajak makan, Allah tak apa, hari ni I bayar. Dah? Besok pun I bayar, lusa pun I bayar. Tapi bila isteri nak ajak keluar malam, nak ajak pergi makan, Allah, abang letih lah ni. Dah? Bagaimana diri kita dengan isteri kita sendiri. Dah? Jadi ingat sabda Nabi, ingat pesan Nabi, ingat bahaya yang Nabi bagi tahu. Orang yang mengabaikan isterinya, maka akan rugilah yang dikatakan kemanisan pada hidup. Orang yang nak mendapat kemanisan hidup, tuan-tuan, jaga adab dengan isteri. Bagi isteri pula, orang yang nak menjaga kemanisan hidup, jaga adab dengan suami. Memang susah. Dua-dua ada kepedihan, dua-dua ada ujian. Tapi yang kita nak kemanisan yang benar-benar yang kita dapat, supaya kemanisan itu kemanisan yang hak, bukan kemanisan yang kita rasa semata-mata. Kita nak kemanisan yang hak. Jadi antara kemanisan yang hak yang perlu kita lakukan, iaitu apa dia? Jangan meremehkan isterinya kita. Bagi isteri, jangan meremehkan suaminya kita. Maka orang yang meremehkan isteri, maka akan rugilah segala kehidupan, akan rugilah segala kemanisan hidup. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini, kita dah dengar 5 nasihat daripada Nabi. Yang pertama, bahaya orang yang mengabaikan ulama, maka akan rugilah agamanya. Yang kedua, bahaya orang yang mengabaikan umara, pelekehkan pemerintah, akan rugilah dunianya. Yang ketiga, bahayanya orang yang mengabaikan jiran tetangga, maka akan rugilah segala manfaat. Tak dapat manfaat, hidup pun susah. Yang keempat, orang yang mengabaikan kaum kerabahnya, maka hilanglah padanya kasih dan sayang. Dan yang kelima, orang yang mengabaikan ahlinya, iaitu isterinya, dan mempelekehkan isterinya, maka dia akan hilanglah segala kemanisan pada hidup. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, Allah Ta'ala beri kita faham sedikit demi sedikit, dan cuba Allah Ta'ala masukkan ia dalam darah dan daging. Ya Allah, berikan kami kekuatan agar kami boleh beramal. Kepada Zarif, Waalaikumsalam. Saya selalu hadirkan diri kuliah di Facebook. Kadang-kadang saja saya di masjid, tak apa ke? Kalau ada masa, insya-Allah memang saya akan ke masjid untuk hadir majlis ilmu. Baik. Haba nakal kalam daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Habib Umar kata, carilah ilmu walaupun di mana saja kalian berada. Kalau inilah antara platform yang tuan-tuan boleh gunakan untuk menambahkan ilmu, ahlan baik, gunakan ia sebaiknya. Tapi waktu yang sama, dalam hati itu jangan ada perasaan untuk menjauhi daripada majlis talaqi. Bahasa lain, carilah ilmu walau di mana saja platform yang ada, tapi biar dalam hati itu, ya Allah, bagaimanapun ya Allah, aku nak talaqi dengan ulama, aku nak duduk depan guru, aku nak duduk bersama ulama. Dalam hati itu biar kena ada. Supaya apa? Bila perasaan hati itu sentiasa bergelumang pada hatinya kita dan nak mencari ulama, maka bila ada masa pergi ke surau, ada masa pergi ke masjid. Namun tak dapat tidak, ada dalam kehidupannya kita senantiasa mencari ilmu. Maka berkata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, orang yang mengaji daripada YouTube pun dinisbahkan dia sebagai mendapat ilmu. Orang yang belajar di Facebook, berkata Habib Umar, orang yang dinisbahkan dengan mendapat ilmu. Maka di kalam daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, hamba pindahkan saja agar menguatkan kepada tuan-tuan,
jangan tinggal cari ilmu walaupun di mana saja kalian berada. Maka sebab itulah Zarif. Masalah Zarif ni hamba dah kaji begitu lama dah. Pengalaman hamba berbelah tahun mengajar di surau dan di masjid. Kita melihat yang hadir cuma golongan veteran. Jarang golongan pertengahan ni berada di surau dan di masjid kerana sibuk cari duit. Sebab tu kenapa hamba committed. Tuan-tuan tunggu satu masa nanti hamba akan launching program interaktif Kitab Turas 2020. Supaya apa? Hamba nak bantu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak mampu pergi masjid, kalau tuan-tuan sungguh nak ilmu, maka hamba akan hadir di rumah tuan-tuan. Itulah platform yang hamba guna untuk menyampaikan dakwah kepada ilmu. Dan kalau tuan-tuan tak ada masa nak ke masjid, maka hamba akan hadir ke rumah tuan-tuan. Maka di manakah rumah tuan-tuan? Ni. Di mana tuan-tuan ada handphone, maka di situlah hamba akan hadir. Kita akan buat pengajian interaktif Kitab Turas. Mengaji kitab daripada kulit ke kulit sampai khatam. Kerana hamba telah buktikan tuan-tuan, bermula tahun lepas kita istiqamah. Dan sehingga pada hari ini kita dah masuk muka surat ke 161 istiqamah. Yang penting istiqamah. Walaupun sedikit, walaupun setengah jam, tapi kita istiqamah. Hari-hari kita baca kitab. Orang nak dengar tak dengar, jangan buat kerja Allah. Yang penting kita muhasabah. Kalau orang tak nak dengar, boleh jadi silap aku ni, cara penyampaian aku tak betul, atau bahasa aku kasar, atau adab aku kurang, atau aku tak pandai nak attract, nak tarik manusia. Namun walau bagaimanapun, buat sekadar kemampuan. Jadi kepada Zarif, kalau Zarif berjanji atas diri sendiri, Zarif betul-betul nak terus mentelaah ilmu, kadang-kadang tak ada masa nak ke masjid, maka tunggu program hamba yang akan datang. Yang tu hamba akan launching lambat lagi. Cuma hamba tengah siapkan platform yang cantik untuk kita belajar secara online daripada kulit ke kulit, matlamat nak mengaji kitab sampai khatam. Itulah matlamat kita, nak belajar kitab sampai khatam. Kerana Zarif sendiri boleh benarkan. Zarif pergi ke surau, Zarif pergi ke masjid, dengar kuliah paling tidak kalau ustaz tu datang sebulan sekali. Sebab hamba berpengalaman berbelah tahun mengajar di surau. Kuliah kami cuma sebulan sekali. Lepas tu bulan depan pula setengah jam duk repeat benda bulan lepas. Sebab apa? Dah tak ingat. Lepas tu setengah jam baru nak masuk bab yang baru. Begitu juga berlalu. Akhir sekali kitab tak khatam, sama ada dua. Sama ada antum mati dulu atau hamba mati dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mati dulu ataupun pelajar mati dulu. Kitab tak khatam. Sebab tu kenapa hamba committed nak bersungguh. Kita akan launching nanti lambat lagi program yang bernama Interaktif Kitab Turas 2020, supaya hamba nak tarik tuan-tuan untuk betul-betul belajar kitab sampai khatam. Belajar sampai khatam daripada kulit ke kulit. Kita tak nak ambil modul sahaja, bahkan pengajian kitab yang berkah daripada kulit sampai ke kulit. Dan kaedah ini tuan-tuan boleh belajar di mana sahaja. Sebab tu hamba kut perkataan Zarif tadi. Kalau Zarif tak mampu ke masjid, hamba akan datang ke rumah kalian. InsyaAllah 1000 rumah pun kita boleh hadir. Yang mudah-mudahan selagi mana tuan-tuan committed bersungguh nak kepada ilmu. Jadi ma'assalamah wa'alaikum, sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Dan jangan lupa tuan-tuan, 25 Ramadan hamba nak buat tahlil perdana dan khatam Quran perdana. Yang mengaku sayang kepada ibu, yang mengaku sayang kepada anak, yang mengaku sayang kepada tok. Aku dulu duduk dengan tok, duduk dengan opah, dan opah aku sayang dekat aku. Ya, dia sanak kita. Adakah kita sayang kepada mereka? Maka buktikan kasih dan sayang tuan-tuan dengan bersama kami untuk dalam majlis tahlil perdana dan khatam Al-Quran, untuk kita hadiahkan pahalanya kepada arwah. Dan tuan-tuan bagi nama. Kalau nak nanti buka iklan hamba dalam Facebook pun ada, dalam IG pun ada iklan berkenaan tahlil perdana tu, ada nombor telefon. Tuan-tuan boleh WhatsApp kepada hamba, kita akan bagi borang. Dan masukkan nama tuan-tuan, dan ingat seperti tahun lepas kita akan buat live dan semua nama kita baca. Tahun lepas saja baca nama hampir 1 jam. Tahun lepas baca nama arwah saja hampir satu jam. Kami bersungguh dalam melakukan sesuatu. Jadi insyaAllah live kita akan buat pada 25 Ramadan selepas daripada asar. Lepas asar terus buat live, sambung sampai berbuka puasa. Jelas ke jelas? Dan kepada ibu bapa Madrasah Ariyat, hamba mungkin terpanggil lah nak buat potluck hari tu. Nak buat potluck hari tu. Hajah Maimun nanti WhatsApp hamba.
Dah. Nanti hamba akan bubuh nombor WhatsApp dalam ni. WhatsApp hamba untuk hamba bagi borang untuk kita join tahlil perdana dan khatam Al-Quran. Jadi ma'assalamah wa alil liqa. Sehingga bertemu lagi pada esok 9 pagi. Itu kalau tunggu esok lah. Yang mana nak belajar lagi, kami ada pengajian bahasa Arab, ada pengajian kitab ta'lim muta'lim, ada pengajian kitab musalli. Jangan lupa ada 3 lagi live akan berlangsung selepas daripada ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam khair.